warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir Amani bin Muhammad Syukri. Nama saya Nur Ibina Izzati binti Marzuki. Dan saya Ishani Aizat Hakimi bin Ishaq. Pada hari ini, kami akan menerangkan tentang salah satu tajuk daripada mata pelajaran asas kelestarian tingkatan 4, iaitu bab 3 sumber tenaga. Mari kita mulakan. Definisi tenaga dalam kehidupan. Tenaga ialah keupayaan membuat kerja atau lebih mudah dikatakan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk melakukan sesuatu kerja atau proses. Yang kedua, keperluan kepada tenaga penting untuk memastikan semua benda hidup boleh menjalankan proses kehidupan seperti bergerak, bernafas dan tumbuh sarang. Dan yang ketiga, tenaga diperlukan untuk menggerakkan, memindahkan, memanaskan dan mencairkan benda bukan hidup yang kita temui dalam konsep perubahan bentuk tenaga. Terdapat 9 bentuk-bentuk tenaga, iaitu tenaga elektrik, tenaga nuklear, tenaga mekanikal, tenaga cahaya, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga bunyi, tenaga haba dan tenaga keupayaan. Kepentingan sumber tenaga dalam kehidupan. Yang pertama, kepentingan sumber tenaga dalam kehidupan adalah untuk memastikan kelestarian keseimbangan terhadap kehidupan di muka bumi terus berlaku secara semula jadi. Selain itu, tenaga diperlukan untuk segenap aspek kehidupan manusia, iaitu peralatan yang digunakan dalam pekerjaan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pencahayaan, aplikasi sistem yang canggih dan sebagainya. Kepentingan sumber tenaga dalam kehidupan yang lain adalah membolehkan peralatan berfungsi, seterusnya membolehkan kita memainkan muzik, menayangkan gambar di televisyen, memasak makanan dan banyak lagi. Dan yang terakhir, tenaga elektrik dalam sektor industri dan pertanian, iaitu membolehkan kita menjalankan aktiviti pengeluaran produk. Seterusnya, kebiasaannya, mesin yang digunakan memerlukan tenaga elektrik yang tinggi. Terdapat dua jenis sumber tenaga yang boleh menjana tenaga elektrik, iaitu sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Contohnya ialah arang batu, nuklear, gas asli, dan petroleum. Yang kedua, sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Contohnya ialah tenaga solar, tenaga biodiesel, tenaga angin, tenaga ombak, dan tenaga hidro. Seterusnya, saya akan menerangkan proses-proses penjanaan tenaga elektrik di dalam stesen jana kuasa terma. Yang pertama, air disimpan di dalam tangki simpanan dan disalurkan ke dandang. Yang kedua, air di dalam dandang akan dipanaskan menggunakan gas asli, petroleum, arang batu atau nuklear. Yang ketiga, steam bertekanan tinggi akan terhasil kemudian disalurkan ke turbin steam. Yang keempat, turbin steam digandingkan dengan penjara. Yang kelima, turbin steam akan berputar dan menghasilkan tenaga mekanik lalu memutarkan penjara. Keenam, tenaga mekanik ditukarkan kepada tenaga elektrik di dalam penjara. Ketujuh, steam bertekanan rendah di dalam turbin disalurkan ke pemeluar. Dan steam tersebut akan disejukkan dan ditukarkan menjadi air. Yang terakhir, air tersebut dipam dan disalurkan kembali ke dalam dandang. Begitulah proses-proses bagaimana tenaga elektrik dihasilkan menggunakan stesen jana kuasa terma. Seterusnya, kita akan lihat kaedah penghasilan tenaga elektrik daripada sumber tenaga lestari, iaitu stesen jana kuasa solar fotovoltaik. Ini ialah gambar raja stesen jana kuasa solar fotovoltaik. Terdapat beberapa bahagian penting dalam sistem jana kuasa ini, iaitu panel solar PV, papan suis, pengawal beban, sistem penyimpanan dan penyongsong arus terus atau arus ulang alik. Mari kita lihat kaedah penghasilan tenaga elektrik solar fotovoltaik. Kaedah penghasilan ini tidak memerlukan sebarang turbin untuk menjana elektrik. Sistem ini menggunakan kaedah tindak balas kimia daripada bahan separuh pengalir. Apabila cahaya dipancarkan pada permukaan panel solar PV, tenaga cahaya ditukarkan kepada tenaga elektrik dalam bentuk aliran arus terus.
Aliran arus dikawal oleh pengawan cas yang berfungsi mengawan cas yang masuk ke bateri simpanan tenaga. Bateri simpanan tenaga berfungsi sebagai penyimpan dan pembekal tenaga elektrik arus terus. Akhir sekali, penyongsang menukarkan gelombang arus terus kepada gelombang arus ulang-alik bagi kegunaan tenaga elektrik domestik. Baiklah, kita telah pun melihat beberapa contoh dalam penjanaan tenaga elektrik yang menggunakan dua jenis sumber tenaga iaitu jana kuasa termal dan jana kuasa solar photovoltaik. Bolehkah anda semua memberikan contoh lain dalam proses menjana tenaga elektrik yang menggunakan sumber tenaga lestari? Jika boleh, anda hebat. Kesimpulannya, sumber tenaga untuk menjana tenaga elektrik sangat penting untuk memastikan semua benda hidup boleh menjalankan proses kehidupan dengan baik dan sempurna. Semoga semua mendapat manfaat daripada perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih.